Tak boleh bawa keluar air citra bagi dekat ni, ambil duit saya, tolonglah bagi. Saya halal dunia akhirat. Betul. Datuk Sri, Allah Ta'ala lahanat tau manusia-manusia macam ni. So kita be smart lah. Okay, be smart, you know, try to think something worthful to all your people. Malaysian people is your people, right? So we do not want you guys punya money. Duit pemimpin-pemimpin kita tak mau. Kami tak bulok duit hampa. Kami cuma bulok duit kami sendiri kan. Tolonglah bagi. Kalau macam saya cakap lah, saya ulang lagi di Kota Mekah ni, kalau tak boleh nak bawa keluar air citra, bawa keluar duit saya, pergi bagi kat mereka. Tolonglah. Nah, itu yang saya minta. Saya tak minta banyak pun. Bukan saya nak kata saya nak tunjuk saya jora ke sempo ke. Tak, saya bukan sempo. Saya manusia biasa ke. Sama macam rakyat-rakyat juga. Sama. Cuma je bezanya saya tak kena banjir saja. Itu saja. Yang lain saya sama saja dengan rakyat-rakyat. Okay? So tolong. Fikir something lah. Duduk kan, hampa ada meja cantik-cantik, apa tu, sofa ke office yang boleh hayun sampai bertidur siang pagi petang siang malam. Okay, apa kata hampa duduk, hampa discuss. Okay, how to help rakyat now? Okay, come on guys, kita ada duit bond. Okay, salahkah seorang pemimpin ataupun menteri-menteri yang jaga di bahagian kewangan, hampa pergi melingkup sat dekat World Bank ke apa ke, pergi get some bond tu and liquid the money and just give back to rakyat. This is the time lah guys, you guys nak ambil hati rakyat. Bila lagi? Ini hampa suruh rakyat pinjam. Nak pinjam bot hampa pun susah. Nak pinjam ni pun susah. Nak pinjam apa lagi? Bagilah, bagi balik. Kesian kat mereka. Mereka perlukan wang. Walaupun sekupang ke, 2 kupang ke, sekarang rakyat perlukan. Tolonglah. Jangan keluar dengan statement yang okay, saya tak akan keluarkan, saya tak akan dengar kata-kata menteri. I don't give a shit. I don't give a F. Kan? Siapa nak dengar cakap hampa ke? Hampa tak mau dengar cakap hampa ke? Hampa nak main pingpong antara satu sama lain, hampa pasal lah. But then, bila rakyat dalam kesusahan teruk, bukan rakyat dalam kesusahan relax, rakyat dalam kesusahan teruk. Dan bila mereka nak mohon, bagi. This is the time, bagi. Sebab apa? Sekarang lah masa rakyat perlukan wang sangat untuk mereka roll. Mereka nak start roll life. Mereka macam nak hidup balik. Okay? Jangan asyik fikir macam nak ambil duit rakyat ya. Kalau mau, telefonlah saya. Kalau siapa-siapa nak duit, mana duit? Apa tu, menteri mau nak duit? Telefonlah saya. Kita boleh berjumpa sembang. Saya boleh usahakan tengok macam mana. Tapi bila rakyat minta, bagilah. Okay, jangan terus buat keputusan kata kami takkan boleh bagi. Why? Takkan pernah ambil duit rakyat, semua duit saya, semua pernah pergi rolling. Mana? Kasino? Mana pergi mana main? Okay? So saya tak kisahlah saya biar cakap ni ada fungsi ke tak ada fungsi ke. Saya cakap I'm standing in front of rakyat. No, I'm not standing in front of you guys. Hello. No, I'm never going to stand in front of you guys. Okay? But I'm going to always stand. I'm going to stand still. Tak still, bukan still di macam bangang tak. I'm not going to be bangang di stand still. Saya akan berdiri besi sampai rakyat dah hilang tangisan kat muka, baru saya akan diam. Okay? VVIP lagi penting daripada ambulans. Saya baru tengok live Aceh baru ni. Politician hantar makan, tapi jangan makan lagi. Pasal tak main lagi, YB tak main lagi. Jangan. Sampai saya dengar nasi jadi basi. Takkan nak ambil nasi baling kat muka YB. Itulah Allahu Akbar lah, nak buat macam mana kan. Tapi kalau saya akan baling terus lah kat muka YB tu. Dah kenapa kan? Saya takut dengan Allah lah. Nampak sikit aku tak nak takut lah. Okay? So satu permintaan saya yang terakhir kepada hampa semua, tolonglah rakyat perlukan air citra, bagilah kat mereka. Kalau tak boleh sangat, bawa keluar duit saya. Hampa tak bawa keluar duit saya haram dunia akhirat duit aku kat hampa. Okay? Saya akan halal duit saya kepada semua rakyat dalam kesusahan banjir sekarang. Okay, please. Tolong lah. Tolong. Malu oh. Ish. People from Saudi tengok rakyat Malaysia saja Malaysia. But now the Malaysia government very bad. Saya terpaksa tunjuk kat orang Saudi macam ni. True what you say. Very true. Please, okay? Tolonglah.
Assalamualaikum. Sini saya nak cakap sikit lah untuk Perdana Menteri yang disayangi ramai, Datuk Seri Ismail Sabri. Tak nak luluskan 10K one off KWSP kita orang. Nak suruh kita orang berhutang pula dengan tekun, dengan BSN. Cukup masalah yang ada, beban yang kita ada. Datuk Seri nak suruh kita orang hutang pula. Datuk, kita kalau boleh nak elak berhutang. Kami nak duit kami KWSP supaya nak langsaikan apa benda yang tersangkut, yang hutang-hutang yang ada, akal ada. Suruh kita hutang pula. Itu tambah beban. Mana otak? Gila ke apa? Otak mana? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya nak jawab kepada hamba Allah ni. Yang telah komen dalam TikTok saya, dalam video saya ni, yang terbaru tadi. Dia siap tulis hashtag PDRM. Okey, saya mengasut rakyat sebenarnya. Okey, untuk turun di jalanan, saya maki Perdana Menteri Ismail Sabri sebab saya tahu dia tu macai UMNO. Okey, ada yang macam UMNO yang tak suka, ada yang suka. Yang kuat ampuh tu saya kata. Pemimpin yang penipu, yang dikerumi oleh keliling-keliling ni adalah yang dizalimi. Yang pemimpin penipu, yang dia adalah orang kata munafik. Orang yang munafik menjadi penipu-penipu yang disanjung ni. Inilah rakyat-rakyat yang segelintir rakyat, pemimpin yang menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri. Okey, saya mengeluarkan kataan bangsat, bodoh, bangang, otak lembab, semua tu. Silakan untuk buat report kat tadi saya. Kepada masyarakat Malaysia, jangan konten kepada saya. Sebenarnya saya didakwa dalam Akta 1998. Okey, dalam multimedia komunikasi. Saya tak kisah kalau saya didakwa, saya dipenjarakan. Saya berjuang demi bangsa, agama dan negara, tanah airku. Okey, suara saya bukan suara saya seorang. Saya bawa suara ni adalah suara rakyat Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia. Saya berjuangkan demi rakyat Malaysia. Saya bukan nak jadi YB, saya bukan nak jadi hero, saya bukan nak jadi famous. Okey? Ini adalah suara yang saya bawa. Okey? Mungkin orang cakap suara pun Dr. Ashraf bawa, Datuk Najib bawa, semua tu adalah penipu. Itu adalah sandiwara sebenarnya Datuk Seri Najib dan pemimpin UMNO. Dulu masa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dia tekan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mengeluarkan KWSP. Tan Sri dengar keluhan rakyat, tahu kebebanan rakyat yang kesusahan, membenarkan KWSP. Kenapa Najib Tun Razak dengan Dr. Ashraf tekan PM buat tak tahu. Dia suruh tekan Tengku Safwan. Nampak tak permainan diorang? Dia salahkan Menteri Kewangan. Sebenarnya PM yang berkuasa. Kalau macam tu tak perlulah ada PM. Tak perlulah ada ketua kerajaan. Ini nampak tak permainan UMNO yang sebenarnya. Saya cakap UMNO masa. Kalau siapa yang nak buat report kat atas saya, silakan. Saya benarkan. Buatkah? Jangan cakap je. Pergi ambil video saya, pergi bawa ke balai, tunjukkan kepada pemimpin UMNO. Saya rela. Saya tak kisah. Kepada rakyat Malaysia, jangan takut. Kalau saya apa kena apa, saya tak minta. Jangan kutip derma, jangan kutip sumbangan. Saya tahu anda semua memerlukan kewangan anda sendiri. Bantulah keluarga anda sendiri. Okey? Saya tak perlu. Walaupun saya kena 3 tahun penjara ke, okey, tak boleh bayar ke, kongkuas yang makan duduk merak cangkum, keluar pun saya keluar juga. Okey? Saya tak nak bebankan masyarakat Malaysia, bebankan rakyat Malaysia. Saya tahu rakyat sekarang pun tengah susah. Saya perjuangkan KWSP untuk rakyat Malaysia. Sekarang kerajaan yang zalim, dia nak kita sendiri buat pinjaman untuk kita susahkan lagi. Inilah pemimpin zalim. Yang bangsat saya cakapkan bangsat, yang saya cakap zalim, bodoh, bangang. Inilah pemimpin-pemimpin UMNO sebenarnya. Kalau anda PRU 15 akan ada seawal-awal bulan 7 atau bulan 8 ni, saya minta semua rakyat Malaysia keluar mengundi, tapi jangan undi lambang Barisan Nasional. Undilah Pikatan Nasional. Berjiwa rakyat yang dengar ada integriti, amanah dan jujur. Saya cakap, kita nak seorang yang mendengar suara rakyat, ritihan rakyat. Inilah Perdana Menteri kita nak. Kita bagi balik kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk Perdana Menteri yang ke-10. Kita berikan peluang kepada dia untuk
jalankan amanah-amanah yang telah dilalui selama ni. Inilah pemimpin-pemimpin yang kita nak adalah jadi kerajaan. Saya merayu kepada rakyat Malaysia, tolong kalau pilihan raya diadakan, keluar undi. Jangan tak keluar. Keluar, bantu undi Perikatan Nasional. Jangan sesekali undi Barisan Nasional. Ingat, awak undi Barisan Nasional, 1 kali awak undi, 5 tahun anda berada. Ingat kepada rakyat Malaysia. Renungkan, fikirkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada rakyat Malaysia yang saya sayangi dan saya cintai. Hari ini saya nak cakap kepada seorang pemimpin musibat bangsat. Okey, saya nak bercakapkan mengenai apa yang telah dinyatakan oleh bangsat-bangsat pemimpin zalim yang dikelilingi oleh munafik-munafik. Okey. Kenapa Perdana Menteri musibat ni mengatakan 10,000 untuk Tekun dan BSN? Sebab rakyat minta 10,000 one off. Itu sebabnya dia gunakan 10,000 juga. Nampak tak musibat ni gunakan 10,000 untuk rakyat pinjam Tekun? Tanya kepada musibat ni, kerajaan musibat, okey? Kerajaan Ismail Sabri musibat ni mengatakan 10,000 pinjam Tekun selama setahun. Tak perlu bayar faedah. Musibat, kalau pinjam Tekun boleh lulus kan? Kena setahun tak perlu bayar, dan lepas setahun kena bayar interest. Musibat, faham tak? Berapa banyak Tekun boleh luluskan pinjaman 10,000? Tekun pun minta syarat juga. Okey, untuk BSN pula musibat, dengar sini. Kerajaan musibat, okey. Pinjam BSN yang ada situs, krisis, bankruptsi, boleh ke buat pinjaman 10,000? Tak boleh. BSN pun minta juga slip gaji. Yang orang tak ada slip gaji macam mana nak buat pinjam? Janganlah jadi bodoh musibat. Bangsat betul kerajaan Ismail Sabri ni. Cakap tu guna otak. Tahu, guna otak. Jangan guna lutut. Ini cakap tak sepa bikin. Apalah. Susahlah kalau kita orang tak belajar tinggi pun boleh fikirlah. Budak sekolah rendah ke, sekolah teknika ke pun boleh. Boleh faham lah. Ini apalah. Inilah dipanggil kerajaan zalim. Tahu, kerajaan zalim yang tak dengar suara rakyat. Kepada rakyat Malaysia yang saya cintai, okey, PRU akan ada tak lama lagi, okey. Haruskah anda untuk memilih pemimpin-pemimpin zalim seperti Perdana Menteri yang ke-9 dari parti mana? Anda sendiri fikir. Kan? Dulu kita nak jatuhkan Perdana Menteri yang ke-8 yang dengar suara rakyat. Kata dia adalah zalim, tak dengar suara rakyat. Tapi dialah pemimpin yang disanjungi, yang dengar suara rakyat, ritihan rakyat, kesusahan rakyat, mengeluarkan, membenarkan KWSP. Tapi sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin dijatuhkan, digulingkan, dinaikkan oleh pemimpin daripada parti bangsat. Tahu? Lepas tu, inilah jadi dia. Pilihlah wakil rakyat dari parti, bukan daripada parti UMNO. Rakyat fikir atau rakyat, saya minta rakyat jangan keluar undi. Pada PRU akan datang, jangan keluar undi. Duduk rumah, kita nak tengok musibat-musibat ni. Kan? Apa jadi? Tak fikir pasal rakyat. Cakap tak guna otak. Bodoh. Apa punya kerajaan zalim. Dikelilingi orang-orang yang penipu. Yang angkuh. Yang diampu. Inilah orang-orang keliling musibat-musibat kerajaan. Daripada Ismail Sabri. Fikir-fikirkanlah rakyat Malaysia. Kan? Kuasa adalah mutlak daripada kita. Sekian, terima kasih. Inilah baru satu Malaysia. Nak tahu kenapa? Time-time darurat,
orang tak kira bangsa, tak kira agama, semua turun padang. Kita tolong kita sahaja. Kita tolong kita sahaja. Tak kiralah NGO ke, persatuan ke, tapi kita sendiri tolong kita sendiri tau. Kita tak mengharapkan politik ke. Dan yang paling terharu sekali bila saya tengok adik-adik India pergi tolong membersihkan masjid. Pelajar-pelajar Melayu pergi tolong membersihkan kuih. Abang respect sama you orang lah. Generasi muda sekarang, korang lah yang jadi tauladan untuk kita. Okay? Time-time darurat ni, fikir sikit, siapa yang tolong siapa. Kita tak harap kat siapa-siapa. And same goes lain kali, jangan bagi politik hancurkan kita. Faham? Malaysia ni steady lagi tau. Steady lagi. Kalau beginilah pemikiran kita, beginilah pemikiran generasi kita, tak payah nak tunggu 50 tahun lah. 25 tahun ke 20 tahun. Mana tahu 15 tahun kita boleh steady balik Malaysia. Kita boleh conquer balik. And ada satu budak India yang bawa highlight yang bawa generator untuk charge bateri. Tambi, aneh respect sama you dah. Aneh respect. You punya pemikiran luar daripada kotak, kau tahu tak? Memanglah saya tengok banyak. India tolong Melayu, Cina tolong Melayu, Melayu tolong India, Melayu tolong Cina, banyak macam-macam lah, semua turun padang. Time ni mana ada kena COVID? Bila kita buat satu benda demi kebaikan untuk semua orang, COVID pun takkan sampai lah. Kita punya silaturahim, COVID pun takkan sampai lah. Puas hati aku tengok Malaysia macam ni tau. Puas hati betul aku tengok Malaysia ni. So, abaikan benda-benda politik. We have to stand by for us. Okay? Kita jaga kita sendiri. Tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira apa benda lah. Kalau demo faham, memang steady. Okay? And terima kasih, ribuan terima kasih kepada semua yang turun ke padang. Ribuan terima kasih. Assalamualaikum rakyat Malaysia. Rakyat support rakyat. Tu betul kan? Memang rakyat support rakyat lah sebenarnya kan? Okey, KWSP tu duit kita kan? BSN, Tekun, apa-apa lagi lah, itu hutang. Rakyat tengah susah kan? Berapa nak tambahkan hutang rakyat lagi? Memanglah kata orang, tak ada interest, tak ada apa kan? Setahun lagi akan bayar. Tapi tu hutang. Lebih baik jadi macam Abang Biba viral kan, berbekalkan RM50. Ramai orang dia boleh tolong. Artis-artis turun padang, mandi lumpur, askar-askar tanpa arahan turun. Itu baru betul perwira sebenar kan. Gaji besar bolehlah cakap. Orang yang tak ada pendapatan, orang yang tak ada dokumen, lepas ke dapat buat loan? Anda cuba cakap sikit, lepas tak nak buat loan tanpa dokumen? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Izani. Saya daripada Kanga Polis. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan, YB Menteri apa semua. Sebagai sedia maklum, kita akui rakyat Malaysia ni berapa persen saja yang mengambil insurans bencana alam. Betul tak? Tak ramai, sangat-sangat tak ramai. Okey. Saya mengambil contoh, jika insurans kenderaan kereta motor ni, berapa ramai dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, dalam 4 tahun mereka menghadapi kemalangan dan claim insurans? Tak selalu ya, jarang-jarang. Tetapi setiap tahun mereka terpaksa membayar kos insurans. Saya ingin mencadangkan dengan sebaik mungkin, dengan kuasa yang telah diberikan oleh rakyat kepada YB Menteri semua, boleh tak dengan kuasa yang ada pada YB Menteri, dengan mengadakan atau mengarahkan pihak insurans memberi sedikit bantuan atau sumbangan? Contoh, jika value kenderaan tu sekian-sekian berapa dan kos untuk membaik pulih, servis, cuci kapet apa semua dalam kenderaan tersebut, contoh saya tak tahu anggaran berapa, mungkin 8,000, mungkin 10,000,
mungkin separuh dibiayai oleh insurans kenderaan tersebut. Okey, sebahagiannya mungkin dibiayai oleh kerajaan, sebahagian lagi oleh Baitulmal, sebahagian lagi pusat zakat. Jadi, sekiranya kita semua orang Malaysia ni ingin membantu secara baik, secara bersungguh-sungguh, tidak melibatkan kepentingan peribadi, politik atau apa-apa, saya rasa masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia disebabkan banjir ni akan kita selesaikan. Okey. Saya faham kita bagi beras, sumber kita bagi sumbangan makanan untuk dia makan, bagi beras dah banyak. Untuk saya, part saya dan tim saya, kami bagi nasi. Okey, kemudian kami bagi beras sumbangan dan kemudian kami tengok step yang seterusnya adalah untuk kami menyediakan dapur, kuali, periuk untuk dia orang masak, daripada Maggi yang kita orang bagi, daripada beras yang kita orang bagi, daripada sardin apa semua. Okey. Dan step yang seterusnya, kami tak mampu untuk kereta. Kami cuba untuk motosikal. Jadi maknanya kami cuba untuk servis minyak hitam, tukar spark plug supaya kita follow up. Bila kita cuba solvekan satu masalah, kita follow up sampai mereka boleh berdikari. Kita bukan terlepas pandang, bagi sumbangan beras, bagi sumbangan nasi, ambil gambar, belah, pandai-pandailah hidup. Tolonglah, kesian. Diorang semua bukan kawan kita. Okey, sebangsa dengan kita. Tapi yang kita tolong ni tak kira bangsa tau. Agama apa, bangsa apa, semua kita tolong. Jadi tolonglah YB, Menteri, fikir dengan sedalam-dalamnya. Ini cuma saranan. Kita orang tak bijak, tak pandai sebagai kita rakyat marhain. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wang KWSP adalah wang caruman yang dicarum oleh pekerja untuk kegunaan di masa hadapan waktu mereka dah tua, dan juga dikeluarkan jika ada urusan-urusan penting seperti membeli rumah, kan, adalah urusan yang agak memerlukan wang simpanan mereka, boleh dikeluarkan. Okey. Untuk keadaan di Malaysia sekarang ini, selepas seluruh rakyat Malaysia dan juga di dunia menghadapi masalah COVID-19, jadi orang kita ni susah sangat. Yang mana bisnes dah hilang, dah terbungkus, yang mana kerja pun dah kena buang kerja, bisnes tak jalan. Okay, so baru dapat bernafas beberapa bulan, tiba-tiba datang juga banjir. Kita tidak menyalahkan kerja Allah, tak ada. Tetapi kita agak terasa dengan kerja-kerja yang dijalankan oleh kerajaan. Apa usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan? Okey, sekarang ni rakyat dan pencarum KWSP meminta pengeluaran wang RM10,000. Jangan bagi 1,000, jangan bagi 500, jangan bagi 1,500. Keluar sikit-sikit tak perlu. Mereka nak 10,000, keluarkan. Itu wang mereka, bukan wang orang lain, wang mereka, hasil titik puluh dia orang. Okey, bagi 10,000, pandai-pandailah dia orang buat. Nak bina hidup baru, nak berniaga, nak apa, itu hak mereka. Lagipun sekarang ni zaman tengah susah, rakyat semua tengah melarat. Tak macam YB semua baik kaya. Okey, jadi tolonglah. Agak dangkal ya, dan agak tak masuk akal di saat rakyat meminta wang KWSP, wang sendiri mereka, tetapi mereka dinafikan hak mereka dan disuruh pula mereka membuat pinjaman bank. Nak kena bayar lagi bulan-bulan. Tak kira lah interest macam mana sekalipun. Itu komitmen. Tolonglah rakyat. YB bila nak masa pilihan raya, boleh pergi daripada rumah ke rumah bertanya apa masalah rakyat. Sekarang ni, inilah masalah rakyat. Tolonglah solvekan masalah rakyat. Okay, semalam pun saya banyak kerja lagi nak kena buat. Okay, YB lain lah, kan, boleh pergi bercuti.
Mana pergi menteri-menteri yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal? Bang, dah beritahu bang, menteri-menteri yang dipertanggungjawabkan semuanya sleeping. Sleeping. Ada terima bang, sleeping. Semalam untuk lepaskan air tu sikit-sikit. And then you tak nak warn the public sebab you takut kita panik. So you rela kami kena macam ni daripada kami panik. Dan masa kejadian kita nampak you sendiri yang panik. Kerajaan sendiri yang panik. Kita pembayar cukai untuk takbir urus kami dengan baik. Kalau there is no point ada kerajaan, lebih baik rakyat jadi kerajaan. Kalau kita kata ini takdir Allah, ini telah ada di Lauh Mahfuz. Okey, saya cabar. Nanti PRU, you jangan kempen, jangan pasang bendera. Kalau Allah kata di Lauh Mahfuz, you akan menang, YB akan menang, YB jangan risau. Ada berani. Please lah, kita tak nak lah lagi benda macam ni. Kita nak kita kata kita tak ada beriman. Allah dah bagi SOP. Orang pemimpin yang kita pilih mestilah orang yang amanah, berkaliber dan pakar dalam bidang masing-masing. So kita nampak dekat sini, kita langsung tidak ada kepakaran. Ramai dah mati, lapar, tidur atas bumbung, malah rumah pun hilang. Orang tanya, mana kerajaan? Masa umum bulan kesiapsiagaan bukan main lagi. Siapa salah? Apa yang terjadi? Jom kita saksikan. Tiada sebarang agensi datang menolong kami. Kami selalu speak up. Sunyi sepi. Kalau kasih nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia. 16 Disember 2021, hujan mula turun pada 18 Disember berikutnya. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran cuaca peringkat merah dan jingga. Hujan lebat sepanjang hari akan turun di beberapa kawasan, termasuklah di Selangor, Kuala Lumpur dan Pahang, yang akan berterusan sehingga keesokan harinya akibat fenomena lekukan tropika 29W. Hujan lebat telah turun tanpa henti dan menyebabkan banjir besar berlaku. Banyak kawasan terjejas, cerun runtuh, jalan dan jabatan rosak, malah rumah pusaka tinggalan keluarga hanya tinggal tangga. Beribu orang terpaksa dipindahkan dan yang menyedihkan, berpuluh mangsa yang terkorban. Seperti yang dilaporkan media, keadaan banjir Selangor amat meruntun jiwa kita, terutamanya di Seri Muda. Keadaan banjir di Selangor ini amat dahsyat sehingga merekodkan angka korban yang tertinggi. Rasa sedih yang kita pendam juga disulam dengan rasa geram. Tiada penyelarasan daripada agensi kerajaan persekutuan bagi bantu masa banjir yang terkontang-kanting sehingga tentera terpaksa bertindak sendiri tanpa arahan. Pak Menteri dilihat hanya sibuk dengan majlis politik dengan pelbagai pelancaran. Tidak kurang juga yang datang bergambar tunjuk wayang. Bayangkan datang dengan bot yang sudah dipenuhi penumpang, bagaimana bahu bantu selamatkan orang? Mangsa banjir terpaksa tunggu berjam-jam malah berhari-hari untuk dapatkan bantuan. Lebih menyakitkan hati agensi pengurusan bencana negara, agensi yang sepatutnya menguruskan hal berkaitan bencana seperti tiada fungsi. Begitu juga Majlis Keselamatan Negara. Perdana Menteri pula hanya mohon maaf tanpa beri sebarang penyelesaian. Menteri lain pula masih makan angin. Kita hairan masa PKP bukan main ramai tentera dan polis. Kali ini tiba-tiba tiada. Kita faham mereka cuma ikut arahan. Tapi mana perginya arahan ini? Kerajaan, sila ambil tanggungjawab anda. Hentikan tuding jari dan pemudahkan mangsa banjir. Jangan bila pilihan raya baru terhekeh-hekeh datang minta undi. Katanya lagi ada dalam kalangan menteri yang telah berada di luar negara membatalkan cuti mereka. Tetapi masih tidak dapat pulang ke tanah air kerana ketiadaan penerbangan. Okey, saya nak respon yang hujung ni. Saya sangat berbesar hati kepada PM kita kerana membatalkan cuti walaupun terpaksa menunaikan umrah. Tetapi untuk ini tiada penerbangan ni, walaupun anda di sana tak kira tak ada penerbangan ke, takkan tak boleh call kawan-kawan, anak-anak buah, orang kata kuncu-kuncu semua bawah-bawah jawatan anda yang bahagian escort ke ataupun PA anda ke, untuk mewakili anda pergi ke tempat-tempat kawasan banjir ini. Bila tak nampak batang hidung pergi ke tempat-tempat ini, jadi orang akan bercakap waktu berkempen itu turun padang. Tetapi sama juga sebenarnya, walaupun keadaan sebegini, anda kat luar negara, semua boleh dilakukan dengan hati anda sendiri. Letak ke ramai orang turun. Jadi itu saya respon kat sini. Walaupun tiada penerbangan, tetapi penerbangan barang bantuan sampai dengan cepat. Faham tak faham? Itu dia. Komen sikit kalau anda ada komen.